Apakah anda sedang menikmati impian anda? Bagaimana membina kekayaan dan menikmati kehidupan seperti yang anda impikan? Oleh John Furman. Kenapa anda perlukan buku ni? Manusia tidak wujud tanpa sebarang sebab, dan ia sentiasa berusaha menentukan apa yang berlaku pada kehidupannya. Apatah lagi apa yang akan terjadi pada dirinya, walaupun untuk tempoh beberapa saat sahaja. Viktor Frankl. Adakah anda masih tercari sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan anda? Anda ingin melangsaikan semua hutang? Jelaslah anda berlainan dari rakan-rakan sekerja yang berpuas hati dengan apa yang ada. Apakah mencari kehidupan yang lebih baik atau angan-angan kosong? Atau sesuatu yang amat penting bagi anda? Anehnya, menurut satu kajian, lebih ramai orang di bawah umur 35 tahun percaya tentang wujudnya UFO, Unidentified Flying Object, piring terbang yang membawa makhluk asing dari lain cakrawala. Mereka tak percaya bahawa bila-bila masa sahaja mereka mungkin terpaksa bergantung pada bantuan Social Security, suatu skim bantuan di Amerika Syarikat bagi mereka yang tak mampu atau tiada pekerjaan. Tak lama lagi, lebih ramai yang berumur 65 tahun ke atas terpaksa bekerja. Mereka yang mampu bersara pula akan hanya mempunyai lebih kurang $2,500 di dalam simpanan di bank. Kebanyakan lulusan universiti hari ini bertukar kerja sebanyak 10 kali. Bertukar kerjaya karier 3 ke 4 kali sebelum bersara, dan dengan itu tidak mampu mengumpul wang persaraan yang mencukupi. Jadi, minatkah anda untuk dapat peluang bagi menambahkan pendapatan? Sanggupkah buat apa sahaja kalau ada peluang untuk membina kekayaan dan menikmati segala yang anda impikan? Buku ini akan memberikan beberapa panduan bagi membantu anda menguasai dan mengawal kewangan serta bidang lain dalam kehidupan anda. Selesai membaca buku ini, luangkan sedikit masa bagi memikirkan apa yang anda dapat lakukan untuk keluarga dan diri anda. Tanyakan diri anda, kalaulah impian saya jadi kenyataan, atau kalaulah saya dapat mengubah hidup saya, apa yang kami kemukakan tidak akan berhasil tanpa pengorbanan. Lebih usaha anda, maka besarlah ganjaran yang akan diterima. Tiada siapa yang akan menguasai anda seperti di tempat kerja. Anda seperti menentukan sejauh mana sanggup bertindak untuk melaksanakan apa yang patut dilakukan. Tujuan buku ini hanyalah untuk menyedarkan tentang peluang mencapai apa yang anda impikan. Tetapi sekiranya anda berhajat skim cepat kaya, ini bukan bukunya. Memang ada orang yang menjadi kaya lebih cepat dari orang lain. Itu tidak penting. Yang penting ialah diri anda. Hanya anda yang bertanggungjawab menentukan apa yang terbaik buat diri anda. 2-30 tahun kebelakang ini, beribu orang telah mencapai kejayaan kewangan dan mampu menikmati impian mereka. Saya akan selitkan kisah ringkas beberapa orang. Setiap kisah adalah lain dari yang lain. Kejayaan dicapai mengikut cara masing-masing. Latar belakang dan tempoh masa mencapai kejayaan bukan ukuran. Demikianlah juga dengan diri anda. Saya berasa bertuah kerana dapat berkenalan dengan beberapa orang dari mereka. Apa yang telah mereka lakukan, asal-usul dari kejayaan mereka menjadikan saya cukup insaf. Saya yakin risalah atau mesej yang ingin saya sampaikan mungkin ganjil bagi anda. Matlamat saya adalah untuk berkongsi pengalaman dengan seberapa ramai yang mungkin, supaya mereka juga dapat menikmati impian mereka, kerana peluang ini bukan untuk beberapa kerat manusia yang bertuah sahaja. Untuk berjaya dan bahagia dalam kehidupan, anda perlukan 3 perkara: keinginan atau impian, jalan untuk mencapainya, dan menguasai apa yang anda lakukan. Bahawa anda sedang membaca buku ini menunjukkan anda ada keinginan dan mahu menguasai apa yang anda buat. Inilah asas kepada kereta yang akan memandu bagi mencapai impian anda. Sam Walton, pengasas Walmart, pernah berkata, kalau anda yakin dengan diri impian anda, yakinlah segala halangan akan lenyap.
Di dalam diri anda masih kekal kanak-kanak kecil yang berfikiran boleh melakukan apa saja. Apabila umur meningkat, fikiran anda mulai lesu, menyebabkan impian di zaman kanak-kanak dulu kini lenyap begitu saja. Impian untuk menikmati corak hidup yang anda inginkan mungkin sudah terlepas dari genggaman. Anda terus berasa sedih dan terkilan. Jangan khawatir, harapan masih ada. Kanak-kanak kecil yang mempunyai impian yang besar masih ada dalam diri anda. Yang diperlukan ialah anak kuncinya, kata Robert Browning. Cita-cita atau impian kita lah yang memungkinkan segala-galanya. Dan yakinlah, segala keadaan yang mencabar adalah peluang yang tersembunyi. Buku ini akan memberikan cadangan, galakan dan maklumat bagi membantu anda mencapai kehidupan yang diimpikan. Anda dan sesiapa saja tidak mempunyai masa selama-lamanya. Sekiranya anda tidak pernah diberi peluang untuk mengubah hidup, ini mungkin peluang yang anda nantikan selama ini. Sudahkah anda bersedia? Mereka yang biasa selalu berkata, nasib yang baik tiba apabila peluang dan kesediaan datang serentak. Ingat lagi tak semboyan pengangkap yang bunyi? Sentiasa bersedia. Ada sudah bersedia untuk menerima peluang yang ditunggu-tunggu selama ini dan menjadikan mereka yang dikatakan bertuah. Bayangkan hidup anda sekiranya dapat buat. Pergi ke mana, membeli serta menjadi apa yang anda suka. Ketahuilah anda yang terbaik. Jadi sekali lagi, sudah bersediakah untuk mengubah hidup anda? Bacalah buku ini dengan fikiran yang terbuka. Bayangkan semua peluang untuk anda dan keluarga madah Mark Twain. Jangan ketepikan impian anda. Apabila impian tersebut lenyap, anda mungkin masih hidup, tetapi anda tidak lagi hidup dalam erti kata yang sebenarnya. Fikirkanlah madah ini sedalam-dalamnya. Koet, seorang ahli filsafah, pernah berkata, apabila kita mengejar impian kita, pelbagai perkara akan berlaku yang akan membantu kita, walaupun perkara tersebut tidak berlaku dalam keadaan biasa. Banyak benda yang anda inginkan selama ini masih tetap boleh dicapai. Pupuk terus harapan dan keyakinan anda juga harus kerap bergaul dengan mereka yang sentiasa berusaha memajukan diri. Semangat yang mereka berikan akan memudahkan anda menyalurkan usaha dan tenaga untuk mencapai impian. Yakinkan diri bahawa anda mampu mencapai apa yang anda inginkan, malah lebih dari itu. Dunia ini akan berubah dengan cepat apabila anda sedar yang anda sepatutnya menjalani kehidupan lebih baik dan mula berusaha ke arah itu. Syaratnya anda mestilah benar-benar berkemahuan. Buku ini boleh menunjukkan jalannya, tetapi keputusan Allah di tangan anda. Sebaliknya, kalau anda berpuas hati dengan kehidupan anda sekarang, tahniah, anda di dalam kalangan mereka yang sungguh bernasib baik, yang jumlahnya sangat kecil. Artinya anda telah banyak membuat keputusan yang betul dan melakukan banyak perkara yang semuanya betul, tetapi tidak semua orang bernasib baik seperti anda. Mereka masih lagi menanti peluang untuk memperbaiki kehidupan. Bagaimana kalau anda kongsikan kandungan buku ini dengan mereka? Besar kemungkinan inilah yang mereka nantikan selama ini. Jadi luangkanlah sedikit masa bagi memikirkan tahap kehidupan anda yang sepatutnya. Sekiranya sahabat yang meminjamkan buku ini mahu anda merujuk kepada bahagian tertentu, eloklah anda lakukan. Jangan teragak-agak untuk mendapatkan penjelasan darinya. Malah telitilah pandangannya sebelum membuat sebarang keputusan. Kejarlah impian anda dengan penuh kesungguhan. Anda mampu untuk mencapai impian tersebut dan apa anda memangnya berhak untuk mencapainya, kata Les Brown. Pengenalan. Ingat selalu, tekad anda untuk berjaya adalah lebih penting dari yang lain. Abraham Lincoln. Usaha membina kehidupan memerlukan alat. Mereka yang berjaya tidak mempamerkan saja alat, tetapi telah bertukang bagi membentuk jalan hidup mereka. Mereka mahirkan diri menggunakan alat dan seterusnya mengajar orang lain perkara yang sama. Anggaplah buku ini sebagai alat bagi memperbaiki kehidupan anda. Anda akan menerima banyak pelajaran bermula apabila sahabat yang meminjamkan buku ini menunjukkan bagaimana hendak menggunakan kandungan buku ini.
Saya telah tamat perkhidmatan dengan Tentera Laut Amerika dalam tahun 1976. Beberapa orang pegawai tinggi memujuk saya supaya menyambung perkhidmatan. Mereka menakut-nakutkan bahawa saya akan gagal hidup sebagai seorang awam setelah biasa dengan kehidupan ketenteraan. Waktu itu saya sudah berumur 21 tahun. Saya sangka saya sudah pun mengetahui selok-belok untuk berjaya dalam kehidupan. Saya seorang veteran dan berpendapat negara terhutang budi kepada saya. Inilah masa negara membalas budi dengan memberikan peluang supaya saya jadi kaya. Mula-mula saya mengunjungi pejabat pekerjaan yang sepatutnya dinamakan pejabat tiada pekerjaan kerana orang yang datang ialah mereka yang tiada pekerjaan. Pegawainya memberitahu saya tidak perlu bekerja kerana saya seorang veteran angkatan bersenjata. Saya berhak mendapat ganjaran selama 6 bulan dan cek akan dihantar melalui pos kepada saya. Hebat betul. Tunggu saja wang datang. Jumlahnya pun sama banyak dengan gaji sebagai anggota tentera laut. Keperluan saya hanyalah sekadar membeli makanan, pakaian dan sewa rumah. Tetapi keadaan mulai berubah masa untuk saya berkahwin sudah sampai. Sewaktu dalam tentera, lagi kuat bekerja, lagi banyak ganjaran wang atau masa. Bekerja keras berterusan dan berpanjangan akan diberikan ganjaran naik pangkat dan naik gaji. Lagi lama anda berkhidmat, lagi banyak penganjaran yang anda terima. Anda juga diberikan ganjaran jangka pendek. Kalau bekerja lebih masa selama 3 atau 4 hari, anda akan dapat cuti 72 atau 96 jam. Kebebasan yang diberikan sungguh hebat. Rupa-rupanya keadaan di luar ketenteraan berbeza sekali. Saya bekerja di beberapa tempat tetapi di mana saja saya berhadapan dengan keadaan yang saya tidak suka, saya minta kerja lebih masa supaya pendapatan bertambah tetapi permintaan saya tidak diperlukan. Ini adalah kerana perbuatan tersebut akan menunjukkan orang yang lama pemalas. Sebaliknya apabila diminta dilepaskan dari kerja pada masa-masa tertentu, yakni time off, permintaan saya ditolak. Walaupun saya berjanji akan bekerja lebih masa sebagai ganti, saya suka dengan kerja saya tetapi suasana kerja serta beberapa rakan kerja tidak sesuai bagi saya. Saya terpaksa menerima hakikat kalau mahu bertahan lama, saya harus telan semuanya dan sesuaikan diri saya dengan keadaan tersebut. Setelah beberapa tahun saya mulai nekat untuk membebaskan diri. Saya bincang dengan isteri, kami sepakat sekiranya saya dapat kerja lain yang menyenangkan hati saya, isteri saya akan menyetujui walaupun pendapatnya mungkin kurang. Satu kesukaan saya ialah kegiatan menyelam atau scuba diving. Saya seorang pakar selam. Dengan itu saya membuat keputusan untuk membuka sekolah menyelam dan menjual alat-alat menyelam scuba diving. Saya mendapat pinjaman membeli peralatan yang hendak dijual. Pendek kata, saya dapat semua hutang, tanggungan dan lain-lain yang berkaitan dengan perniagaan biasa, perniagaan konvensional. Saya juga memerlukan bantuan tenaga, jadi saya cari rakan kongsi. Mereka bendul macam saya, tetapi tidak jujur. Saya terpaksa masuk ke sekolah untuk belajar cara mengajar. Pada masa pergi belajar, peralatan menyelam sudah mulai laku dijual tetapi wangnya entah ke mana. Saya juga gagal memberikan perhatian kepada satu lagi perkara yang penting, iaitu musim. Mana ada orang mula berlatih scuba diving dalam musim ribut salji turun. Akhirnya saya jadi muflis. Baru saya tahu kenapa orang suka jadi rakan kongsi yang tidak tercatat sebagai pengusaha bersama. Satu pengerjaan yang amat pahit dan mahal. Saya sekadar kemudiannya pindah ke New England bagi melupakan peristiwa pahit dan memerlukan kehidupan baru. Menjelang 1984, saya mencuba pula perniagaan menjual kereta. Pendapatan sungguh memuaskan. Anak pertama kami dengan itu menerima beberapa kenaikan gaji dan anak pertama kami sudah sampai masanya untuk dilahirkan. Saya bekerja dan dengan itu menerima beberapa kenaikan gaji dan pangkat. Tetapi masa untuk bersama dengan anak amat terhad disebabkan kerja saya 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Saya menyedari perlunya memberikan masa lebih kepada keluarga saya. Jadi saya membuat keputusan untuk melibatkan diri dengan pembinaan rumah pasang paip. Satu kaedah yang kelihatan amat mudah. Sebelum saya diberi peluang menjalankan kerja ini, saya dikehendaki pergi ke South Carolina untuk berjumpa pihak yang memberikan kerja dan juga melawat kilang bahan pasang siap. Sekiranya mereka selesa dengan saya pula ada wang, saya akan berikan kawasan yang khusus dan istimewa. Saya dikehendaki membayar 1/3 dari harga bahan dan menjelaskan bakinya dalam tempoh 6 bulan. Kelihatan tidak banyak masalah.
keadaan ekonomi memang menggalakkan. Demikian juga keadaan kewangan saya. Pada bila-bila masa saya diberi kredit $30,000. Saya juga dapat pinjaman $8,000 tunai dari pihak bank untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan. Penerbangan saya ke South Carolina dibayar dengan kad kredit. Saya juga telah menempah satu gerai untuk pameran rumah tersebut. Syarikat berkenaan memang bijak. Saya diyakinkan akan membuat setiap keputusan penting dan akan menjalankan perniagaan ini hampir semua kawasan di New England. Siapa saja yang mahu membeli rumah hanya perlu jumpa dengan saya. Saya cukup gembira dan gairah. Saya beritahu isteri saya, ini adalah peluang untuk kita nanti-nantikan selama ni. Isteri saya akan jadi suri rumah tangga sepenuh masa dan saya pula akan mempunyai masa yang lebih untuk bersama keluarga. Ianya seolah-olah mimpi yang jadi nyata. Tapi apa yang terjadi amat mengejutkan saya. Dalam tempoh 12 bulan, pendapatan kasar saya menjunam dari $50,000 ke $4,000 setahun. Hutang kad kredit meningkat menjadi $28,000. Duit yang masih ada kami menggunakan untuk membayar baki hutang kad kredit yang lain dan juga hutang rumah. Paling memalukan sebagai toke, rumah yang saya beli adalah di kawasan yang sama dengan perumahan yang saya bina. Sekali lagi saya terpaksa berpakat dengan isteri yang sangat memahami keadaan tetapi amat membimbang dengan masa depan keluarga kerana saya sudah 2 kali gagal. Jadi saya berbalik kepada menjual kereta. Beberapa tahun kemudian saya meningkat menjadi jurulatih jualan. Ini memberikan saya sedikit masa terluang dan pendapatan saya juga bertambah. Tetapi saya tetap bimbang dan yang saya akan dibuang kerja bila-bila masa. Walaupun ada masa itu sudah termasuk dalam kumpulan penerimaan bayaran tertinggi di seluruh Amerika yang hanya berjumlah 2%. Kemudian seorang sahabat telah menemui saya dan bercerita mengenai peluang yang akan dibentangkan dalam buku ini. Saya rasa ada sesuatu yang betul kali ini. Saya boleh membina pendapatan tambahan tanpa risiko modal dan tanpa perlu berhenti kerja. Malangnya belum sempat saya mula membina kekayaan yang saya impikan, mimpi ngeri saya selama ini menjadi nyata. Saya telah berselisih faham dengan ketua saya. Ini menyebabkan saya tidak lagi berada dalam kumpulan 2% penerima bayaran tertinggi kereta syarikat juga ditarik balik. Mujurlah saya telah melakukan apa yang anda pelajari dari buku ini. Saya mampu melakukan 3 perkara. Membelikan isteri saya kereta baru, bercuti selama 3 bulan dan membeli 1 bilik baru untuk anak lelaki saya. Kami juga mampu melengkapkan untuk bilik tidur anak perempuan kami. Dan saya kini mempunyai masa untuk menulis buku yang saya yang pertama. Paling penting, isteri saya cukup gembira dengan apa yang saya lakukan kini. Apa yang akan saya kongsikan dengan anda mungkin yang anda cari selama ini. Bacalah buku ini keseluruhannya. Cuba anda berdiri di hadapan cermin dan tanya diri, kenapa harus saya lakukan ini semua? Anda harus ada impian untuk masa depan anda, iaitu kehidupan yang lebih baik dan atau melepaskan diri anda dari sebarang hutang. Apabila anda membaca buku ini, anda akan mula menyedari bahawa anda mampu melakukan ini semua untuk diri dan keluarga. Sebagai contoh, saya turunkan di sini kisah ringkas seorang yang telah berjaya melakukan ini semua. Dexter dan Birdie Yeager, bekas jurujual minuman keras dan kerani maklumat. Pendapatan saya hanya USD 1995 USD seminggu. Belum tolak cukai sebelum menceburkan diri dalam perniagaan ini. Kenang Dexter. Dexter pernah menjadi jurujual kereta dan jurujual minuman keras. Birdie hanyalah seorang kerani pengumpul mali di sebuah markas tentera udara. Apabila 2 orang berusaha ke arah matlamat yang sama, akan lebih cepat sampai. Tenaga yang diperlukan juga kurang berbanding dengan kalau seorang saja melakukannya. Tetapi kalau pasangan anda seorang juara, anda hanya ada 3 pilihan. Bergerak laju bersamanya, kena tinggal atau halang supaya kedua-duanya tidak ke depan, kata Birdie. Dexter dan saya berasal dari keluarga yang miskin, tetapi mempunyai impian untuk mencapai kehidupan lebih baik. Impian tersebut dan keinginan membantu orang lain yang sanggup bekerja untuk mencapai impian mereka telah memberikan mereka ganjaran di luar dugaan. Keluarga tetap menjadi keutamaan. 3 dari 7 adik-beradik mereka terlibat sama dengan perniagaan yang mereka lakukan. Mereka berpegang kuat kepada kata-kata hikmat, kejayaan adalah pencapaian impian secara berperingkat-peringkat. Dexter pula terkenal dengan ungkapan, jangan biarkan impian anda dirampas orang. Tiada siapa yang kekal hidup selama-lamanya. Bukankah sudah sampai masanya anda mungkin menikmati segala yang anda impikan selama ini? Kalaulah jawapannya sudah sampai, soalan berikutnya ialah bila?
Saya teruskan membaca dan ketahui bagaimana ia mula menjadi kenyataan buat diri anda. Bab 1. Masa dan wang. Banyak orang merungut fasal ketiadaan masa. Tetapi masalahnya sebenarnya ialah ketiadaan arah. Jaminan atau kebebasan manusia boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan. Pertama, kumpulan yang berjaya yang mempunyai banyak wang tetapi tidak mempunyai banyak masa untuk menikmati wang tersebut. Kumpulan kedua ialah mereka yang banyak wang, banyak masa, terluang tetapi tidak ada wang. Kumpulan terakhir ialah mereka yang sentiasa sibuk bekerja tetapi wang tetap juga tak cukup. Sekiranya anda bekerja sehingga 65 tahun kebiasaan di negara barat, maknanya anda telah berjaya selama 45 tahun. Anda telah bekerja selama 45 tahun. Kalau cuti 2 minggu setahun, anda bekerja selama 43 tahun dan cuti tak sampai 2 tahun. Hampir 95% mereka yang berumur 65 tahun ke atas berakhir dengan papa kedana atau mati. Adakah ini adil? Haruskah kita biarkan hal ini berlaku kepada diri kita? Jadual kerja setiap hari seolah-olah memberikan satu jaminan kepada masa depan mereka. Mereka memilih atau terpaksa memilih untuk bekerja dengan orang lain yang menentukan pendapatan dan gaya hidup mereka. Mereka tidak berani membuat sesuatu yang dapat memberikan gaya hidup yang mereka inginkan. Beralih kepada perniagaan, 83% gagal dalam tempoh 3 tahun. Memanglah memiliki perniagaan sendiri adalah kunci kepada kebebasan kewangan, tetapi kita tidak berani dan tidak sanggup melepaskan jaminan yang kita rasakan sudah wujud. Kita juga melepaskan jaminan untuk kita rasakan sudah wujud. Kita juga tidak mahu terlibat dengan skim cepat kaya dengan menggadaikan apa yang ada. Melibatkan diri dengan sembarang perniagaan memerlukan kesungguhan, pengetahuan, persediaan yang teliti. Kewangan juga penting khususnya jika anda menjalankan perniagaan konvensional. Bagaimana kalau ada perniagaan yang terbukti memang mudah yang boleh dilakukan oleh siapa saja? Perniagaan yang tidak risiko dan ada pula orang yang akan membimbing anda. Bukankah ini satu peluang yang baik untuk anda berjaya dalam perniagaan? Peniruan duplication, suatu perubahan besar dalam kaedah berniaga. Perubahan besar dalam kaedah berniaga mulai berlaku akhir 1980-an dan awal 1960-an. Kaedah ini menggunakan panduan atau manual. Latihan yang cukup tersusun serta khidmat dari pegawai-pegawai luar. Mereka yang menjalankan perniagaan hanya perlu mengikut arahan yang telah disusun. Selain dari pelaburan modal yang sederhana, kejayaan mereka sudah hampir terjamin. Kaedah ini dinamakan duplication, yakni peniruan atau kaedah meniru. Pada mulanya ia menjadi bahan ketawa, tetapi syarikat-syarikat yang terlibat dengan cepat disenaraikan di bursa saham kerana kejayaan mereka. Menerusi kaedah peniruan duplication, semua kesilapan dicatat dan cara yang betul dijadikan panduan seterusnya. Anda hanya perlu mengikut sistem yang sedia ada. Anda tentu tahu McDonald menjual burger paling banyak di dunia. Pernah tak makan burger lebih sedap burger McDonald? Tetapi McDonald bukan setakat burger McDonald. McDonald dijalankan mengikut satu sistem yang memastikan kejayaan. Apakah sistem itu dan kenapa ianya berjaya? Perhatikan tempat menggoreng kentang, mesin minuman dan tempat menyusun burger kedai makan McDonald. Di semua kedai McDonald adalah sama. Pertama kali menjejak kaki ke Eropah beberapa tahun dulu, saya mencari tanda yang saya biasa lihat, iaitu gerbang M. Sungguh menakjubkan, apa yang saya lihat sama saja seperti biasa dilihat di mereka. Inilah satu-satunya sistem yang berjaya dan dengan itu digunakan di mana-mana saja. Sekarang tentulah anda berpendapat sistem franchise adalah cara yang paling selamat untuk menambahkan pendapatan anda. Tetapi harga franchise adalah mahal. Misalnya harga franchise McDonald adalah antara $600,000 hingga $1 juta. Kalau anda ada $1 juta, lebih baik anda laburkan saja di pasaran saham. Terdapat juga lain-lain franchise yang lebih murah, misalnya franchise Subway Sandwich. Kadar kejayaan pemegang franchise-nya tinggi dan modal juga tidak banyak. Tetapi dari segi pendapatannya hanyalah $45,000 setahun.
Pemegang franchise terpaksa bekerja keras sampai 80 jam seminggu. Selain dari itu, pekerja kemudahan bangunan kedai dan juga peralatan menjadi tanggungan pemegang franchise. Tak ubah macam bekerja semula. Tetapi kali ini masa bekerja lebih lama. Adakah ini yang anda mahukan? Tidak. Adakah jalan lain yang lebih baik? Sekiranya ada ramuan yang menjadikan kaedah franchise begitu berjaya, tidak memerlukan modal yang banyak dan ada siapa saja. Dua ramuan yang penting ialah peniruan, duplication dan sistemnya. Berbeza dengan kaedah franchise, sistem niru yang akan anda pelajari boleh dilakukan oleh siapa saja, tak kira umur, tahap pendidikan, latar belakang, ekonomi dan sosial. Sistem ini membolehkan siapa saja meningkat. Yang penting ialah matlamat dan kesanggupan berusaha. Kaedah atau sistem ini secara langsung menunjukkan jalan yang harus dituju. Dengan meniru kaedah atau sistem ini, anda boleh menjalankan perniagaan anda dengan lebih berkesan. Berbanding dengan kaedah franchise, pada masa yang sama, anda akan mula membina kekayaan dan kebebasan dari segi masa. Kalau kedai makan McDonald hanya satu saja di seluruh dunia, pemiliknya sudah dapat hidup seperti mana-mana perniagaan yang berjaya. Tetapi dengan mewujudkan sistem peniruan yang digunakan oleh beribu pemilik franchise-nya, berbilion burger telah dijual. Hasilnya, pemilik McDonald, Puan Ray Kroc, menambahkan kekayaan setiap hari, tak kira sama ada dia bekerja atau tidak. Sistem meniru ini terbukti telah memberikan pendapatan lumayan yang berterusan. Sekiranya anda berkongsi proses peniruan ini, iaitu mengajak orang lain meniru, anda akan menikmati hasil yang lebih berbanding sekiranya anda lakukannya seorang diri. Sungguh pun anda hanya bekerja 2 ke 3 jam sehari, kaedah peniruan mampu menghasilkan kerja 100 ke 1000 jam dan mungkin lebih dari itu sehari. Apabila orang lain pula meniru anda, sama seperti yang dilakukan oleh rangkaian kedai makan McDonald, anda sebenarnya mempelbagaikan semua pendapatan dan dengan itu membina kekayaan dan jaminan hidup yang sejati. Bab 2. Pendapatan residual. Rahsia besar orang-orang yang kaya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan kewangan dan masa ialah dengan memperoleh pendapatan yang berterusan setelah bekerja kuat untuk mewujudkan pendapatan tersebut. Buat kerja sekali saja tetapi hasilnya berterusan. Anda tentu tahu harta pusaka Elvis Presley kini menghasilkan pendapatan lebih dari apa yang ia dapat waktu ia masih hidup. Mereka pencipta yang berjaya, mereka sesuatu barang mendapat bayaran royalty bagi setiap barang yang dijual apabila rekaannya dikilang dan diedarkan. Penyanyi Frank Sinatra mendiang masih lagi menerima bayaran dari lagunya yang dirakamkan separuh abad yang lalu. Kesemua mereka menaruh kepercayaan kepada kaedah meniru. Mereka tidak tahu berapa ganjaran yang akan mereka terima, tetapi mereka tahu ganjaran tersebut adalah berkekalan. Inilah yang dinamakan pendapatan residual atau pendapatan leritan. Inilah rahsia yang mereka yang kaya raya, dan inilah yang akan membebaskan anda dari segi kewangan dan masa. Tidakkah anda ingin untuk beroleh pendapatan residual yang berkekalan? Pendapatan terus meningkat walaupun anda tiada lagi menjalankan usaha tersebut. Dan sekiranya anda meneruskan usaha, peningkatannya akan lebih besar. Inilah cara yang kaya menjadi tambah kaya. Misalnya Dave Thomas, pengasas Wendy's, boleh bersara bila masa. Sekiranya Dave Thomas bersara, kedai makan Wendy tetap jago di seluruh dunia dan Dave Thomas terus mendapat berapa peratus dari keuntungan yang kian meningkat. Apa akan terjadi sekiranya anda tidak lagi boleh bekerja? Apa akan terjadi sekiranya anda diberhentikan kerja atau sakit atau mati? Anda sudah berkeluarga, anak 2 orang. Ada hutang rumah dan kereta. Pernah fikirkan perkara ini? Anda mungkin jawab, terserah pada takdir sajalah. Atau, saya ada insurans. Cuba lihat hasil satu kajian mengenai kemampuan insurans kebanyakan suami yang bekerja. Umur 37, pendapatan $32,500, hutang rumah $80,000, pinjaman kereta $11,000, lain-lain hutang, kad kreditnya dan sebagainya $5,000, tanggungannya isteri dan 2 orang anak. Berapa perlindungan insurans suami ini? Hanya $17,000. Perlindungan insurans anda banyak mana? Bolehkah ia menjara keluarga anda? Baiklah, andaikan anda mampu mengambil insurans $200,000, adakah ia mencukupi?
Sekarang dilihat, mula-mula perbelanjaan menguruskan pengeluaran anda $6,000 di Amerika. Tolak hutang pinjaman perumahan $80,000. Tolak hutang kereta $16,000. Lepas itu tentukan persekolahan anak 2 orang $40,000. Untuk sedikit pinjaman pendapatan, baru anda akan melaburkan sebanyak $32,000. Berapa bagi? Hanya $26,000. Tak sampai setahun pendapatan anda. Sebanyak $174,000 dari pelindungan insurans, $200,000 telah baru anda gunakan untuk bayar hutang. Bagaimana pula perbelanjaan makan seharian, pakaian, persekolahan serta penjagaan 2 orang anak? Apabila anda keluar mencari kerja untuk menggantikan pendapatan yang sudah tiada, apa akan terjadi pada keluarga sekiranya hari ini anda dengan tiba-tiba meninggal? Banyak manakah wang yang sudah anda sediakan untuk membolehkan anak dan isteri mengharungi masa depan mereka? Kuasa pendapatan residual atau pendapatan leratan. Katalah anda tidak mempunyai pelindungan insurans yang mencukupi, tapi anda mempunyai pendapatan residual leratan yang boleh diwariskan. Kewangan yang terus mengalir walaupun anda sudah tiada lagi di dunia. Sudah tentu keluarga yang anda tinggalkan tidak akan menghadapi masa depan yang gelap. Sebaliknya, untuk menyediakan pelindungan insurans yang mencukupi, anda terpaksa mengurangkan taraf hidup anda untuk membayar premium insurans yang tinggi. Tetapi kalau anda ada pendapatan residual, anda tidak perlu bimbang dengan ini semua. Jadi soalnya sekarang, bagaimana anda boleh membina pendapatan residual yang kekal untuk diri dan keluarga anda? Berikut adalah beberapa cara yang boleh anda pertimbangkan. Reka cipta satu produk yang orang akan beli selama-lamanya. Rakam satu album lagu yang kekal popular selama-lamanya. Mulakan satu franchise yang boleh menandingi McDonald. Ikuti pengembangan semasa dan penuhi selera pengguna. Yang mana satu yang anda rasa sesuai dengan kebolehan dan modal yang anda ada pada anda? Sekiranya anda ada bakat, kebolehan dan wang untuk membuat salah satu dari 3 yang teratas, tahniah. Tak perlulah anda membaca buku ini selanjutnya, tetapi mungkin anda ada orang lain yang akan dapat faedah membaca buku ini. Sila pinjamkan buku ini padanya. Walau bagaimana sekiranya anda mampu memberikan masa untuk cita-cita serta impian anda, berikut mungkin jawapan kepada apa yang anda cari. Berapa banyak pendapatan residual yang anda perlukan supaya anda ada kebebasan kewangan? Anda harus faham apakah yang dikatakan kebebasan kewangan. Contohnya, pendapatan anda USD 1 juta setahun, tetapi baki pendapatan hanya $5,000 setelah ditolak pembelanjaan. Ini sama seperti orang yang pendapatan $35,000 setahun dan berbelanja $30,000. Anda masih lagi tak cukup wang, cuma gaya hidup anda lebih baik. Selagi hutang menguasai pendapatan anda, artinya anda masih belum bebas. Mengurangkan hutang dengan cepat. Pendapatan residual adalah tiket untuk anda mencapai kebebasan kewangan. Ingin tahu jalannya? Dengan pendapatan anda sekarang, tangguhkan dulu setiap keinginan anda. Tunggu sehingga anda beroleh bertambah pendapatan. Misalnya pendapatan anda $30,000 dan ada hutang yang perlu dibayar sebanyak $1,000 sebulan. Kalau anda usaha supaya ada pendapatan residual yang akan menyelesaikan hutang anda dalam masa setahun, maka tahun berikutnya anda ada simpanan $12,000. Anda sudah boleh menggunakan separuh darinya untuk percutian. Contoh yang sama boleh digunakan sekiranya anda membayar pinjaman rumah $1,000 sebulan dan tempoh bayaran balik 30 tahun. Disebabkan anda sudah ada pendapatan residual, anda lipat gandakan bayaran menjadi $2,000 sebulan. Berapa lama pinjaman anda boleh diselesaikan? Banyak orang kata 15 tahun, iaitu setengah daripada 30 tahun. Sebenarnya hutang anda akan langsai dalam masa 6 tahun setengah. Selepas 6 tahun setengah, anda akan diberikan wang yang sama $1,000 sebulan kepada diri anda pula. Simpanlah, gaya hidup anda masih sama. Selepas 30 tahun, simpanan anda menjadi $282,000. Kalau anda simpan bersama dengan pendapatan residual anda $1,000 sebulan, simpanan anda menjadi $564,000. Ditambah dengan dividen yang anda terima selepas 30 tahun, wang anda akan meningkat ke $1 juta. Dan ada masih lagi pendapatan residual. Hutang pinjaman perumahan sudah selesai, anda ada $1 juta di bank dan ada pula pendapatan residual sebanyak
$1,000 sebulan. Inilah bebas namanya, yang berpunca dan kekuatan pendapatan residual. Ini akan membantu mengurangkan atau menghapuskan hutang dengan cepat. Kenapa pendapatan residual daratan boleh menjadi? Dari mana datangnya pendapatan residual? Kita ambil McDonald's sebagai contoh. Katalah anda mempunyai wang yang cukup bagi mendapatkan franchise kedai makan McDonald's. Anda akan mendapat keuntungan dengan syarat anda ikut sepenuhnya sistem yang telah ditetapkan. Tetapi kejayaan anda bergantung pada masa dan usaha yang mahu anda berikan kepada perniagaan tersebut. Contohnya pengurusan kaki tangan. Anda sendiri juga harus bekerja. Semua ini menjadi batasan kepada kejayaan anda. Anda yang seterusnya anda boleh membantu beberapa orang lain memulakan perniagaan secara franchise. Anda pemegang franchise utama dan yang anda berikan kepada orang lain adalah franchise sawangan. Setiap franchise akan membayar anda beberapa peratus secara berterusan selama mana mereka menjalankan perniagaan. Selama itulah anda akan beroleh pendapatan dari peratus keuntungan. Kejayaan dan pendapatan anda mulai berlipat ganda kerana perniagaan bertambah dengan cara membantu dan menyokong orang lain supaya mereka berjaya. Jumlah kerja yang anda lakukan masih sama, tetapi hasil yang anda terima berlipat ganda. Saya ulangi sekali lagi. Kunci kepada kebebasan masa dan kewangan ialah mendapat cara yang betul untuk memperoleh pendapatan. Dengan membantu orang lain mencapai apa yang mereka inginkan, anda juga akan dapat apa yang anda mahukan. Berapa banyak pendapatan anda bergantung pada berapa ramai orang yang anda bantu menjalankan perniagaan dengan jayanya. Lagi ramai orang yang anda bimbing dan bantu, lagi besar pendapatan anda. Seterusnya, apa akan jadi sekiranya anda galakkan mereka yang anda bimbing melakukan perkara yang sama kepada orang lain? Pendapatan residual anda akan berganda lebih cepat lagi. Malah anda akan sampai lagi ke satu tahap di mana anda sendiri tidak perlu lagi mengendalikan perniagaan secara langsung. Anda hanya perlu membantu lebih ramai untuk memulakan perniagaan mereka. Inilah sebenarnya apa yang dilakukan oleh mereka yang berjaya. Tidak kira apakah jenis perniagaan yang mereka jalankan. J. Paul Getty, salah seorang yang terkaya di dunia, pernah berkata, saya lebih suka dapat hanya 1% daripada usaha 100 orang berbanding dengan 100% daripada usaha saya seorang. Anda tentu dapat memahami apa maksudnya. Pendapatan residualnya hasil dari peniruan bererti anda menyediakan jaminan kewangan dan tidak meletakkan semua telur dalam satu bakul. Terjemahan sebuah pepatah Inggeris. Sekiranya ada di antara mereka yang anda bimbing gagal, yang lainnya tetap mencapai kejayaan. Sebaliknya, jika anda memiliki satu saja perniagaan biasa dan ianya gagal, tentu anda pening kepala dibuatnya. Apabila mereka yang anda bimbing dan bantu yakin dengan kuasa peniruan, mereka pula mengulangi proses yang sama untuk diri mereka. Setelah mereka mencapai satu tahap pendapatan, anda pula akan mendapat bayaran royalti berdasarkan kemajuan dan keuntungan mereka. Walaupun anda mendapat ganjaran dari apa yang mereka usahakan, pendapatan mereka tidak terjejas, malah semakin bertambah. Ini menjadikan dorongan kuat kepada mereka untuk mengembangkan lagi perniagaan. Semakin bertambah pendapatan mereka, semakin meningkat pendapatan anda.